رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأصحابنا ولطلابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, kurnia, kenikmatan kesemuanya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung balik pengajian kita, bahagian perjalanan tipu helah dan kebajikan daripada syaitan. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung balik pengajian kita. Mudah-mudahan hadirin hadirat diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sambung yang bulan minggu lepas, minggu satu lagi, kata pengarang rahimahullahu taala, kemudian syaitan menyuruhkannya melakukan amal, yakni perbuatan kebaikan, amalan soleh. Dengan secara mana? Dengan secara gopoh-gapoh. Gopoh-gapoh ni istilah kita ni adalah terburu-buru. Betul kan? Ada terburu-buru. Jadi benda apa yang berlaku ni? Kata pengarang Imam Ghazali rahimahullah taala, benda ni adalah tipu helah daripada bisikan syaitan. Ini yang kita kena tahu sebenarnya. Jadi yang sebelum ni kita bagi tahu, tipu syaitan ni adalah dia melarang untuk kita buat perkara kebaikan kepada Allah taala. Yang kedua, syaitan ni suruh kita ni menangguhkan amalan soleh. Yang ketiga, pada malam ni insya-Allah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga ialah dia suruh buat perkara amalan soleh. Pada peringkat pertamanya dia melarang kita buat amalan soleh kerana syaitan tak suka orang buat baik. Yang kedua, syaitan suruh kita ni menangguhkan amalan. Banyak sangat amalan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaitan minta tangguh. Jadi tangguh. Yang ketiganya, pada malam ni syaitan suruh kita buat amalan juga, suruh buat baik. Jadi buat baik itu macam mana? Dalam keadaan dalam tergopoh-gapoh, mana terburu-buru buat amalan soleh. Yakni dengan gopoh-gapoh lintas dari berkata kepadanya, ayuh cepat supaya anda dapat selesai pada amalan soleh. Gitu. Jadi bunyi azan terus tu, gopoh-gapoh, terburu-buru nak semaya, derah lagi semaya. Ataupun orang di tengah semayang dah, derah start kereta motor, terburu-buru. Padahalnya kalau kita mengikut keadaan, kalau kita dalam keadaan wasatiyah, dalam sederhana kita buat amalan soleh, akhirnya kita sampai juga, cumanya lewatlah. Ini tergopoh-gapoh ni tidak disukai dalam syariat, dalam syarak kita. Jadi kata musannif, untuk mengerjakan amalan soleh. Jadi syaitan ni kadang-kadang kita datang macam tu, main litas dalam hati. Cepatlah hendak semaya ni. Cepat semaya. Bila berlaku ni? Di antaranya pada akhir waktu. Solat 5 waktu, akhir waktu. Tergesa-gesa sembahyang. Yang ni orang yang lalai pada Allah. Yang keduanya, orang yang jahil dengan ilmu. Dia sangka ibadat dia betul tapi salah ibadat dia. Terburu-buru dalam sembahyang tu. Terburu-buru, nak cepat. Gitu. Itu mengerjakan amal itu dan yang itu pula lekas, nanti anda terlambat langsung terlepas. Kalau kita nak kejar solat berjemaah tu, takut tak sempat solat jemaah ni. Duk main-main motor laju
start kereta laju, nak nak tangkapnya, nak sempat berjemaah dengan imam. Gitu. Mana tergopoh-gapoh gitu, buru-buru nak ibadat, terlintas dalam hati. Ni permainan dalam hati. Permainan dalam hati. Permainan dalam hati ni, kata ulama ada 4. Yang pertama nikmat, yang kedua ibadat, yang ketiga musibah, yang keempat rezeki. Jadi dia mari seumur kan harian kita ni, dia mari sentiasa mari dalam keadaan kita mengejar nikmat. Bila kita dapat nikmat duduk, oh sedap duduk. Bila kita dapat nikmat makan minum, kita boleh makan minum. Bila kita dapat nikmat ketenangan, itu satu nikmat. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir pada Allah, hatinya tenang. Tapi kadang-kadang mari musibah, mari susah hati, gelisah hati. Mari dalam keadaan rezeki secara cukup, dapat rezeki mudah dapat, hamilah. Jadi 4 perkara tu kata ulama sentiasa mari dalam litah hati kita. Jadi ada kakak, ada hadirin hadirat, malam ni kita datang rasa hati tenang, maka itu satu nikmat. Ada orang mari masjid kadang-kadang tak tenang hati, gopoh-gapoh. Ni mana terlitah dalam hati kita. Hati kita tu permainan syaitan. Hati ni sentiasa berada di tempat syaitan. Apa yang nilai ibadat paling tinggi sekali, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Apa nilai ibadat paling tinggi sekali, kata musannaf? Kata musannaf, nilai ibadat paling tinggi sekali, kita pergi mana-mana pun, ittaqillah haitsu ma kunta, iaitu hati kita. Hati kita. Ini hati ni maknanya bukan dari segi fizikal kita nampak okey, tapi dalaman kita tak okey. Kita tak nak begitu. Jadi keperluan kita adalah kita ni memeluk, menganut ataupun kita berpegang dengan Islam sebenarnya. Islam apa Islam? Islam dengan secara menyeluruhnya wal inqiyad wa ma'rifatul ahkam wa adillah. Islam patuh segala apa hukum hakam Allah. Kalau Islam suruh kita beramal soleh, maka kita kena beramal soleh. Wal inqiyad wa ma'rifatul ahkam wa adillah, dan mengenal hukum hakam Allah dan dalil serta dalil-dalilnya. Kita beriman dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dimaksudkan bahawasanya bila mari terlitah hati dalam tergopoh-gapoh dalam mengerjakan ibadat, jadi kata musannaf, maka berhati-hatilah, kemungkinan itulah terlitah daripada syaitan. Bezanya orang yang alim ataupun orang yang jahil tidak boleh membezakan bagaimana untuk jadi kita orang yang sebetul-betulnya beriman dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya Allah Taala kata memelihara dan menghadiahkan nascaya dan menolak dengan berkata amal yang sedikit serta sempurna terlebih baik daripada amal yang banyak serta kurang sempurna. Kurang sempurna. Ibadat dia habis semua dia nak buat. Zakat dia nak buat, sedekah dia nak buat, zikir dia nak buat, solat sunat dia buat. Ana ambil contohnya solat sunat. Hari solat sunat kita buru-buru mengerjakan solat sunat duha 12 rakaat ataupun 8 rakaat, ataupun dia jaga solat sunat tahajud setiap hari 8 rakaat, kadang-kadang 10 rakaat, kadang-kadang 12 rakaat. Macam ni solat witir. Jadi nak sebutnya, bila terburu-buru dalam ibadat, maka berhati-hati. Di sini kata ulama, biarlah sedikit tetapi sempurna. Mana sempurna situ? Orang yang istiqamah. Sini yang nak bagi tahu, wal mujahadah. Wal mujahadah dimaksudkan adalah talibul khair bi kulli hal. Ta'rif dia. Mujahadah bermaksud talibul khair wa bi kulli hal. Wala yumani'ut taqwa al-balighul mublighul istiqamah. Tu ta'rif mujahadah. Baik, dalam Islam letak usaha ni ada dua. Ada kadang-kadang kita usaha dalam keadaan buat perkara kejahatan. Kata ulama, dia ni akan berkekalan dapat dosa yang bertimbul-timbul. Contoh ana sebut, dia suka khianat orang, suka membuli orang, suka sini menyindir orang, menyebabkan orang terasa dengan dia, tetapi dia sembahyang,
Kata ulama, semayang dia tak pakai kerja, semayang dia tak terima. Walaupun semayang tapi dosa pun semakin timbul, kerana dosa dengan makhluk. Usaha juga, tapi usaha untuk buat kejahatan ni Allah tak terima ibadat dia. Islam letaknya adalah usaha kita dalam keadaan kebaikan, seperti ta'rif disebut dalam ni, iaitu wal mujahadah talibul khair wa bi kulli hal. Mujahadah bermaksud berusaha untuk mendapat dia yang dituntut perkara kebaikan setiap perkara. Mana usaha yang dapat pahalanya, usaha untuk kita buat perkara kebaikan. Bagi siapa yang untuk usaha untuk dapat perkara kebaikan, wa alla yumani'u at-taqwa al-balighul mablighul istiqamah, maka dia tidak terhalang untuk mendapat sifat takwa kepada Allah, maka dia akan sampai ke puncak, sampai martabat kedudukan orang yang istiqamah. Maknanya orang yang beramal soleh walaupun sedikit tapi berterusan, maka itulah amalan yang sempurna sebenarnya. Kalau kalau dia kata semayang solat duha setiap hari 2 rakaat tapi berterusan, itulah amalan sempurna sebenarnya. Sedangkan kata Nabi SAW, bagi siapa-siapa yang nak sempurna dalam ibadatnya, buatlah sedikit tapi berterusan. Gitu, berterusan. Jadi apa yang penting kat sini adalah kita usaha menjadi kebaikan, yang tu dapat pahala. La amalan naniyah, tidak ada perbuatan, maka kalau perbuatan tu tanpa niat, maka amalan tu tak dapat pahala. Maka disertakan niat. Ulama fiqh bagi tahu pada kita semua, bila kita nak berbuat baik kepada Allah Ta'ala, bila kita nak beramal soleh, maka disertakan niat dengan jujur pada Allah. Apa maksud niat? An-niyat wal mukhlisin, al-mukhlisin, ta'rif disebut dalam kitab tasawuf. An-niyat, dalam niat sebenarnya adalah kita ni berangkumi semualah. Wal mukhlisin, mukhlisin wal mukhlisin billah, gitu sebut. Ataupun sebut ni kat sini imtisal awamir wajtinabin nawahi, itu ta'rif takwa. Sebenarnya itu jujur pada Allah, buat apa Ta'ala suruh dan 3 perkara larangan, gitu. Bila mari terlintas dalam hati ni, kadang-kadang tu buru-buru beramal soleh, jadi kita ni jadi sifat ragu-ragu, syak, ragu-ragu dalam beribadat. Dia kadang-kadang namanya ragu-ragu ni bahayalah. Beza dengan orang alim dan orang jahil, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang tu suka semayang, jaga semayang, tetapi di semayang dia terburu-buru, berbanding dengan orang alim ni semayang juga. Orang yang peringkat yang tahu sudut ilmu tasawuf ataupun ilmu fiqh ataupun ilmu akidah, 3 prinsip. Jadi khasnya pada malam ni ilmu tasawuf. Jadi orang tu tahu, sebab ilmu tasawuf ni menyempurnakan hati kita ni untuk menuju pada Allah. Bila kita belajar ilmu fiqh untuk menyempurnakan hukum hakam Allah. Bila kita belajar ilmu akidah, menyempurnakan keimanan kita, al-muwahhidu, keesaan kita kepada Allah, tidak ragu-ragu lagi, iman kita sentiasa kuat kerana yakin pada Allah. Yang keempat yang terlintas dalam hati, kata musannif rahimahullah ta'ala, kata musannif, syaitan menyuruh menyempurnakan amalan kerana riak pula. Main riak pula. Syaitan suruh mari kita ni beramal soleh dengan rasa menunjuk-nunjuk. Okey, menyempurnakan amalan kerana riak, memperlihatkan akan kepada orang ramai. Kata musannif, adakah mai dalam hati kita kan? Mari semaya ni, mari bisiklah hati, cakap aku semaya bagus dah ni. Orang tengok kita semaya, nampak sejuk hati kita, dapat orang semaya. Gana tu semaya, alhamdulillah lah, sejuk mata. Kita tengok orang tu sejuk mata, hati dia bisik, ya Allah sedap. Mari sifat riak ni, bila mari sifat riak, satu
pintu besar akan menuju kepada sifat al-hasad. Menapa hasad? Hasad ni hukum kait, apa ni, berhubung kait dengan riak. Riak mana menunjuk-nunjuk amalan dia kepada orang lain, bukan kerana Allah. Ar-riak ajli minan nas, untuk manusia beribadat. Al-ibadah tu ajli minan nas, beribadat kerana untuk manusia. Dia jadi imam kerana untuk manusia. Dia jadi penceramah kerana untuk jadi manusia. Dia mengajar pada anak-anak murid dia untuk menunjuk kepada anak murid dia bahawa dia hebat. Yang ini penyakit riak. Penyakit riak. Bila mari penyakit riak, akan terlintas dalam hati ada penyakit hasad. Bila penyakit hasad ni, dia tak suka orang tu mendapat nikmat, kepujian kepada orang lain kecuali dia. Ini penyakit hasad dan riak. Sebab tu ulama tasawuf sebut, bila ada riak, semestinya ada hasad. Dia boleh menunjuk amalan dia. Adakah pernah orang tengok rumah dia beli barang baru? Beli barang rumah baru, barang perabot baru, blender baru. Jiran tanya, baru belaka ke? Alhamdulillah rezeki. Tunjuklah sikit barang baru. Takkan tak tunjuk. Tunjuklah sikit barang baru. Takkan tak nak tunjuk. Tunjuk sikit. Mari menyakit hati. Menyakit hati tu mari sikit. Waktu jiran dia, jiran dia yang tanya tu barang baru belaka ke? Waktu jiran yang dibeli baru pula, ditanya pula, beli barang baru juga mari menyakit hasad pula, deki pula. Di mana adik-beradik itu bahaya. Penyakit ni tak kira tua, muda sampailah besar, sampai tua pun ada juga penyakit hasad. Ada setengah tu banyak duit duit mari pada penuaka noi ketah sawit, banyak. Lah ni sawit tak naik harga ni. Dah kata kan? Di kampung Temeloh tu sawit harga turun. Kalau dia kerja lebih sikit dapat duit lebih tu. Jadi pakak tanyalah, tanya berapa untung. Tanya jiran pula, banyak untung lah ni. Dia mari penyakit ni sekejap mari, sekejap turun, sekejap mari. Al-imanu yazidu wa yanqis. Iman ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tak kira siapa-siapa, tok guru ke, ustaz ke. Ada juga mari penyakit hasad, deki dengan pangkat, deki dengan kepandaian, deki dengan kecerdikan seseorang itu ada juga. Tapi yang diharuskan dalam ilmu tasawuf, bila orang tu bijak pandai, mana kita cemburu dengan dia, kita nak usaha juga nak jadi macam dia juga. Yang ni dia harus tak penyakit tu. Dia tak ada penyakit. Sebab apa tak penyakit? Sebab dia usaha untuk jadi baik, untuk dapat ilmu. Yang tidak harus, yang di penyakit mazmumah, yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala adalah berebut dengan harta. Tak boleh. Berebut harta tak boleh, dilarang dalam syarak. Tapi untuk usaha untuk jadi orang yang baik, memiliki harta, dan kita infak mimma yunfiqun, sebahagian harta kamu infak kepada orang lain. Yang ini diharuskan. Ad-dunya madarul akhirah. Dunia ni tempat bekalan kita. Bukan dimaksudkan kita tak guna semua duit kereta. Kita ada kereta banyak tak apa, kita boleh guna. Boleh guna. Kita ada duit banyak tak apa, tapi kita boleh guna. Kita bantu orang. Kita infak pada harta anak yatim. Kita infak pada madrasah. Infak pada masjid. Yang tak apa. Dunia tak boleh buang. Begitu juga nafsu kita tak boleh buang. Kalau nafsu buang, adik kakak semua tak boleh makan nasi lemak esok. Tak boleh makan roti canai esok. Sebab makan tu nafsu kita. Kalau nafsu kita buang, nafsu kita nak tidur pun tak ada. Nafsu kita nak berbual dengan kawan pun tak ada. Nafsu kita nak makan karipak pun tak ada. Karipak. Nafsu kita nak pergi jalan tak ada. Nafsu makna keinginan. Keinginan kita nak buat baik, keinginan kita nak buat keburukan. Jadi benda ni tak boleh buang, tapi kita boleh baiki dia. Qala musannifur rahimahullah ta'ala, kemudian syaitan menyuruhkan
menyempurnakan amalan kerana riak. Apa tanda riak? Yang pertama, riak ni dia tak suka orang marah dia. Tak suka, maknanya tak suka orang beri terima teguran, nasihat, tak boleh terima. Ni penyakit riak. Faham tak? Bahaya sikit. Bila orang bila orang tegur sikit, nasihat sikit, dia tak boleh terima. Dia terus menenting marah tegur. Marah pula pada sahabat-sahabat dia. Marah pula pada jiran dia. Tak boleh dengar nasihat sikit. Ni penyakit riak kita panggil. Penyakit riak. Yang kedua, penyakit riak ni, dia suka dipuji orang. Orang puji sikit, duha esok 8 rakaat tu. Contoh dah gitu dah. Tak boleh dipuji sikit. Mana orang suka dipuji oleh khalayak orang ramai, suka dipuji, maka itu tanda riak. Yang ketiga, penyakit riak adalah penyakit sombong, angkuh. Sombong dengan makhluk, sombong, cakap besar kita panggil. Bila penyakit sombong itu, maklumlah, itulah seburuk-buruk manusia. Memperlihatkan akan kepada orang ramai, maka sekiranya Allah Ta'ala memeliharanya, nescaya dia menolak dengan berkata, apakah patut aku beramal dengan keadaan riak kepada orang ramai? Kalau mari fikir segenap, kita termenung dalam hati kita ni, kita mikir, aku sembahyang ni untuk siapa sebenarnya? Nak macam ni? Aku berzikir sebenarnya untuk siapa? Aku mari dengar kuliah ni untuk siapa sebenarnya? Kadang kita mari mikir kita. Ada kakak sekalian, dalam kitab tasawuf, termasuk kitab ni Minhaj Abidin ataupun syarah dia Sirajul Talibin, dia sebut 3 tempat yang tak boleh ibadat. 3 tempat tak boleh ibadat. Orang lain boleh ibadat belakang, cuma 3 tempat ni tak boleh nak ibadat. Ibadat semualah, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita, buat baik dengan orang ke, buat baik dengan Allah. 3 tempat ni tak boleh ibadat langsung dah. Yang pertama, kata ulama, dalam barzah. Alam mana tu? Alam kubur. Bila sebut dalam kubur, tak boleh nak ibadat dah. Kita nak sembahyang tak boleh dah. Nak berzikir tak boleh. Nak berdoa, Allah tak terima dah. Ditutup. Kecuali kata Nabi, 3 amalan yang boleh mengalir dalam kubur kita, iaitu doa anak-anak soleh. Doa anak-anak soleh maknanya anak murid kita, anak saudara kita, anak buah kita di kalangan orang yang soleh, ataupun dia sentiasa mendoakan kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bila kita ajar pada orang tersebut, ataupun anak kita, ataupun anak buah kita, anak saudara kita, maka amalan dia buat, maka pahala mengalir dalam kubur kita. Dalam yang ketiganya, sedekah jariah. Sedekah jariah ni, ada sedekah yang kita buat setiap hari, ada yang namakan wakaf. Wakaf ni akan berkekalan, kita dapat sampai ke akhirat nanti. Dah gitu deh. Kita sedekah jariah. Contoh kita sedekah ni, kita sedekah pada mak ayah kita, sedekah pada kawan kita, sedekah pada, kalau boleh sedekah yang berbentuk wakaf. Contohnya kita wakaf kipah ni masjid, maka kipah ni sentiasa guna. Bila kita mati, maka pahala dia akan sentiasa mengalir. Ataupun kita wakaf pada jalan raya, orang sentiasa guna jalan raya tu, maka pahala akan sentiasa masuk. Ataupun kita tanam pokok lada, kita tanam pokok lada, orang jiran mari petik, dapat pahala. Semut makan, dapat pahala. Semut makan ke? Ikut binatang makan mana? Binatang makan, dapat pahala. Kalau kita setiap hari kita sediakan makanan di dalam masjid, jadi ada nampak ada makanan depan masjid, tahniah diucapkan. Kerana apa? Itu bentuk sedekah. Imam Sayuti rahimahullah, dia bahagikan pahala sedekah tu. Kalau kita sedekah dengan kawan-kawan kita, kita dapat 1000 pahala. 1000 pahala. Yang mana sedekah tu kat luar tu dapat 1000 pahala. Siapa dapat? Dia dapatnya. Kita dapat manfaat. Manfaat apa? Tenaga kita boleh beradat, kenyang nak perut. Sambil-sambil dengan kuliah kita makan dulu. Dah gitu dah. Kita makan dulu, kenyanglah sikit.
Bila Imam Sayyuti sebut, bila kita sedekah pada mak ayah kita, dapat berapa pahala? 900,000 pahala. Benda ni tak nampak, tapi alam akhirat kita nampak. Yang ketiga adalah kita khidmat ataupun bersedekah dengan para alim ulama, gelaran-gelaran orang yang berilmu. Pahala yang ia dapat lebih tinggi pada mak ayah lah, 1 juta pahala. Yang ni disebut oleh Imam Sayyuti rahimahullah ta'ala. Siapa Imam Sayyuti? Anak murid Imam Syafi'i. Gitu. Tempat yang pertama tak boleh ibadat dalam kubur, tak boleh ibadat dah, kecuali 3 perkara tu yang sebut ada. Yang kedua, di alam akhirat, di alam mahsyar, tempat kita jumpa manusia beratus ribu juta manusia. Kita akan tengok, saksikan belaka semua ni. Ada orang yang putih muka, ada putih gelap, ada putih gelap, putih gelap. Ada orang yang sentiasa bersujud, ada orang yang keluar air darah mata. Merayu pada Allah Ta'ala untuk mendapat syafaat, untuk jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau orang berselawat, sentiasa berselawat, Nabi kata orang yang berselawat, orang itu utama aku akan berjumpa dia. Selawat yang sahihnya ada 10 kali lepas subuh, sebagai lepas asar. Yang ini akan menjadi tetamu VIP bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalaman, berpeluk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi khalayak orang perempuan, bila dia sentiasa berselawat, Nabi akan cam pada tangan, tapak tangan dan wajah mukanya kerana menjaga auratnya. Nabi akan cam perempuan ni, yang perempuan sentiasa beramal soleh, menjaga aurat dia, sentiasa berselawat, Nabi akan cam pada wajah muka dia dan tapak tangan. Sebab tu aurat perempuan yang kena jaga betul-betul. Bila orang perempuan sentiasa buka aurat, Nabi tak kenal dia. Di dunia ni kenal lah, kita buka Instagram kenal belaka, Facebook kenal belaka, tapi di alam akhirat Nabi tak kenal dia. Sebab apa tak kenal? Buka aurat. Sedangkan Nabi tengok semasa Isra' Mi'raj, dalam Mi'raj Isra' dalam Mi'raj, Nabi tengok, menyaksikan perempuan yang menunjukkan buah dadanya. Nabi tengok malaikat mencocok duri kepada payudara perempuan kerana membuka aurat di atas dunia Allah Ta'ala. Yang ni Nabi tengok, sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni alam akhirat tak boleh nak beribadat. Ibadat macam mana pun tak boleh. Tak boleh tempat ibadat, bukan tempat ibadat. Yang ketiganya, bila kita masuk syurga ataupun kita masuk neraka, na'udzubillah, sini tempat bukan tempat ibadat. Mana tempat ibadat kata ulama? Atas dunia sekarang ni, yang kita hidup sekarang ni. Bermula pada mana? Bermula kita bangun pagi. Bangun pagi lepas subuh, atau bangun ke 4 pagi, ke 5:30 pagi, ke 6 pagi kita bangun. Bermula situlah malaikat catat amalan kita. Berapa banyak amalan kita buat, sehinggalah kita tidur waktu malam, bismillah wa ahya wa terus tidur, pejam mata, situ tutup sekejap buku kita. Sebab malaikat tak tanda orang yang tidur. Sebabnya kata ulama fiqh sebut, bila orang tu tidur, tidak dicatat amalan pahala ataupun amalan keburukan. Bila dia bangun tu baru dicatat. Orang ni baca doa pagi, baca tanda, satu tanda. Dia macam pahala tu boleh nampak akhirat nanti. Ataupun orang yang sentiasa beramal soleh, dia betul-betul beribadat, di depan kubur dia nampak dah amalan dia. Tu hebat tu. Ada setengah tu riwayat menyatakan dia nampak kubur tu bau wangi dah. Ni kata ahli syurga. Ahli syurga itu. Yang ni maknanya kita kena jaga, jangan ada penyakit riak. Di sini bila mari terletak hati bahawasanya aku ni kenapa kena beribadat, sentiasa beribadat, maka kata musannif, maka adakah pandangan Allah Ta'ala terhadap amal ku tidak mencukupi hingga akan memperlihatkan amalku kepada manusia. Kadang-kadang mari mikir hati, adakah aku amalan sikit ke banyak dia mari mikir gitu ke? Adakah mari mikir gitu, amalan aku banyak ke tak? Orang mari mikir gitu, mari mikir gitu, ada penyakit riak kita panggil. Amalan kita tak asal kira lah orang lain, kira kita diri kita dulu, amalan kita macam mana. Yang kelima kata musannif, kemudian syaitan menghendaki, ni main bisikan hati ni, syaitan mari menghendaki menjatuhkan ke dalam kebinasaan melalui perasaan ujub.
Adakah kau faham wujud? Yang tadi penyakit riak, dia main sikit-sikit tu. Dia mari bisik. Ulama tasawuf penyakit ujub adalah penyakit hairan. Aku rasa hebat ni. Apa tahu? Main mikir gini. Kadang mari semaya sedap semaya dia. Apa rasa sedap? Main wujud tu. Main wujud tu. Mari zikir. Astagfirullah. Kadang-kadang kita zikir. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Main zikir Ya Latif. Duduk sekejap. Buat apa rasa sedap sama zikir dia. Penyakit wujud lagi dah. Hati-hati. Hati-hati. Bahaya mari. Kalau mari penyakit itu hancur lebu amalan kita ada dah. Apa tu penyakit sifat mazmumah. Berlintas dari berkata, alangkah besarnya pangkat anda dan amal. Cakap gitu lah. Kiasan gitu sedapnya amalan ni. Dah, sedap. Ni main mikir hati gitu. Ni penyakit wujud. Istilahnya ajabah. Ajabana ajaib, mana hairan, rasa hairan diri kita ni. Nampaknya amalan aku ni rasa sedap, esok nak buat lagi. Nampak betul tapi wujud. Bahayalah. Ini yang kena belajar ni, insya-Allah. Jadi setakat tu saja, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Ini sebelum anak tutup kuliah pada malam ni. Pada malam ni anak ada bawa sebuah buku yang ada berada depan ni. Jadi hadirin hadirat boleh, siapa yang berminat boleh beli. Cuma salah satu buku tu yang ada tulis sendiri, buku wirid zikir himpunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu dalam buku tu yang sudah ada disiapkan semua jadual. Misal contoh kata, sebelum subuh kita nak baca apa, kita baca. Jadi kita sesuaikan dengan zikir tu sesuai dengan seperti mana Nabi buat sallallahu alaihi wasallam ataupun para alim ulama. Selepas subuh ratib Nabi kata, bacalah ayat 30 ayat selepas subuh, kerana itu mendapat perlindungan keberkatan dalam hidup. Baca surah Yasin, kita letak surah Yasin itu sebab adalah hadis. Yasin adalah jantung kepada Al-Quran. Jadi nak sebutnya, lepas zuhur ada amalan dia, lepas asar ada amalan dia. Dalam Al-Quran sebut bukratan wa asyiyah, beramallah kamu pagi dan petang, nescaya kamu akan hidup dengan selamat. Di situ ada sediakan daripada doa pendinding, doa pendinding selamat daripada Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Rani. Kita ijazahkan itu, kita bukukan. Dan selepas insya ada amalan surah Al-Mulk. Jadi tak perlu cari mana-mana, kita buka, kita baca terus. Jadi kita panggil buku wirid. Kata ulama, malam wiridun fahuwaqir, selama mana dia tidak ada wirid dalam hidup dia, maka dia akan ikut pada hawa nafsu dia, kejahatan hati dia. Jadi kita nak asah titah dalam hati ni, kita asah dengan membaca wirid, sentiasa membaca wirid lepas subuh, lepas asar, lepas zuhur, lepas maghrib, lepas isyak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan hadirin hadirat siapa yang berminat boleh ada kat belakang tu bersama dengan pelajar saya, insya-Allah boleh beli. Harga tak mahal, insya-Allah. Harganya murah, insya-Allah. Hanya RM12 saja. Yang buku yang saya tulis sendirilah, himpunan ada nama saya kat situ. Muhammad Firdaus bin Abdul Rashid ada tulis kat situ. Zikir himpunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah husnul khatimah wasirul rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.